Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda satu kisah yang datangnya dari Muhammad Hadi Yusof. Kisah mengenai aku dan bilik mayat. Jam dinding menunjukkan pukul 6 petang. Ketika itu, aku berada di rumah, berehat kerana sudah 4 hari aku terkena badi mayat. Syukur keadaanku sudah pun semakin pulih. Aku sedang asyik mengelamun, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Sayup-sayup bunyi suara. Hello, Encik Adi? Saya Encik M dari Hospital X. Lalu, aku pun berkata, ada apa-apa yang boleh saya bantu, Encik M? Lantas beliau menjawab, Encik Adi, boleh datang ke Hospital X tak? Ada satu kes jenazah tanpa waris yang hendak diuruskan. Boleh tak? Aku serba salah. Nak pergi ke ataupun tak nak? Bermacam persoalan bermain di mindaku. Encik M bertanya lagi, boleh ke Encik Adi? Lalu aku menjawab, baiklah, bagi saya masa sejam. Nanti saya sampai, saya hubungi Encik M. Gangguan pertama. Perjalanan menuju ke hospital mengambil masa hampir sejam. Aku, Zack dan H. Mereka ialah rakanku yang sentiasa menemaniku bila ada kes seperti ini. Sekitar jam 7.35 malam, setelah solat, kami pun sampai di pekarangan bilik mayat hospital. Pang! Dung! Bunyi sesuatu yang amat kuat dari arah bilik mayat. Kemudian Zack berkata, Hei Adi, lain macam je kes kita kali ni. Aku diam 1000 bahasa. Tiba-tiba kami dapat rasakan ada satu bau, yang mana bau itu seakan-akan bau bunga melur di tanah perkuburan. Terlalu wangi. Sementara itu, H masih lagi berada di van jenazah. Aku pun berpesan kepada Zack, Zack, baca ayat pendinding. Kataku lagi, bau bunga melur masih lagi ada. Duh! Bunyi itu datang lagi. Sedang aku leka mendengar bunyi itu, aku disapa oleh Encik M. Lama dah ke tunggu sini? Belum sempat aku menjawab, Encik M berkata lagi, ada dengar tak bunyi apa-apa? Sambil senyum, aku mengangguk, tanda mengiyakan. Kata Encik M lagi, sudah 3 hari 3 malam ada bunyi itu, sambil membuka pintu bilik mayat. Gangguan kedua. Sebaik saja memasuki ruang bilik mayat, hidungku terhidu satu bau yang amat busuk. Sambil tu Encik M memberikan kepada kami bertiga face mask. Lalu Encik M berkata, Encik Hadi, jenazah ni jenazah tanpa waris, kes kematian bunuh diri. Aku tergamam sambil melihat pada kertas yang dipegang olehku. Umurnya terlalu muda, kataku di dalam hati. Kemudian Encik M mengajakku untuk pergi mengambil jenazah di dalam peti. Sementara Zack, aku arahkan untuk buat persiapan mandi dan kafan jenazah. Sampai saja di peti mayat, dalam peti ini datangnya bunyi yang kuat tadi. Pang! Duh! Membuka. Lalu Encik M membuka peti tersebut. Aroma bau yang kurang menyenangkan menusuk ke dalam rongga hidung kami. Aku lihat H sudah pun hendak muntah. Lantas aku berkata, H, kau ambil kapur barus, lepas tu cium kapur barus tu. Itu petua yang ayahku ajarkan kepadaku. Bila ada bau yang semacam ini, sementara H pergi mengambil kapur barus tu, aku
masih lagi diganggu. Kali ini dengar orang menangis sendu. Makin kuat bunyinya. Encik M pula hilang tak ke mana. Tinggallah aku bersama dengan jenazah ini saja. Gangguan ketiga. H pun datang sambil berlari anak, lalu menghulurkan kepadaku kapur baru tadi. H, kau dah okey ke? Dia jawab, aku okey dah. Kemudian aku berkata, H, kau tarik troli ni di bahagian kaki, aku tolak di bahagian kepala. Tapi troli ni tak nak bergerak. Aduhai. Aku dan H mengeluh. Kata H, apa yang berat sangat ni? Aku diamkan diri. Dalam hatiku berkata, apa lagi yang hendak kau uji kepada kami, wahai Tuhanku? Lantas aku berkata, H, kita cuba lagi. Sambil H cuba menarik. Aku dan H sudah penat. Lalu aku berkata kepada jenazah, aku datang bukan mencarimu, tapi aku datang hendak menyempurnakan jasadmu. Sambil bersyukur. Selang beberapa saat, troli itu pun bergerak, dan syukurku ke atas ilahi. Gangguan yang keempat. Sampai saja di kamar mandi, aku lihat segala peralatan semua dah sedia. Maka bermulalah proses memandikan jenazah. Aku arahkan Zack dan H berdiri di sisi kanan dan kiri jenazah. Aku pula di bahagian kepala. Ketika aku membuka kain yang menutupi muka arwah, alangkah terkejutnya aku. Wajahnya yang begitu seram, matanya terbeliak, lidah terjelir keluar. Ya Allah, moga-moga Allah mengampunkan dosamu ini. Sepanjang menguruskan jenazah ini, bermacam-macam dugaan yang kami bertiga lalui. Tapi aku rasa eloklah kiranya ia menjadi rahsia kami bertiga. Syukur setelah sejam setengah selesai juga urusan ini. Aku bertiga menarik nafas lega. Bagi diri aku, bilik mayat memang satu tempat yang bukan boleh dibawa main-main. Tapi di situlah tempat aku mencari rezeki. Gangguan masih belum berakhir. Jika aku ada merasa yang terluang, aku akan ceritakan gangguan di dalam keranda. Sekian, terima kasih. Ikhlas dari Muhammad Hadi Yusof. Saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada Lili Kamarudin. Kisah mengenai patung kertas menangis. Terpandang pos tentang Island Doll. Teringat dululah, entah fantasi ataupun betul, masa tu umur dalam lingkungan 7 tahun. Masa ni tinggal di Pahang, Kampung Som Damak. Tinggal kat sini macam-macam peristiwa berlaku. Yang indah, yang seram pun ada. Antara peristiwa ganjil yang sampai sekarang aku duduk memikir, entah mimpi atau tak, tapi yakin memang tak mimpi. Okey, masa kecil, korang terutama budak perempuan suka main anak patung kan? Yang atas kertas tukar-tukar baju tu kan? Cantik-cantik baju tu. Jadi memang aku akan jadi kegilaan lah benda tu kan. Tapi since aku tak ada duit nak beli, arwah mak aku akan lukiskan dan buatkan baju-bajunya sekali. Arwah mak pandai melukis. No wonder lah bakat tu menurun ke anak-anak dia, terutamanya aku dan 2 lagi adik perempuan. Lukisan arwah mak aku lagi cantik, okey? Dia buat fashion baju-baju pun cantik sebab dia pandai menjahit. Jadi aku akan gunting dan buat main lah. Malam tu arwah mak dah tegur, jangan main malam-malam. Tapi aku macam biasalah, degil. Aku main jugalah sampai mata mengantuk. Lepas tu aku letak patung-patung kertas tu bawah bantal. Jadi aku tidur.
Tapi tak tahulah entah pukul berapa aku dengar suara menangis. Mendayu-dayu suara tu. Sayu kedengaran. Teresak-esak begitu. Mula-mula aku bingung dan cari dari mana suara tu. Suara menangis tu perlahan sangat. Aku tak hiraukan. Aku sambung tidur balik. Tapi suara menangis tu tetap ada. Macam makin kuat lah. Lepas tu aku dengar suara macam merungut. Tolonglah aku. Jangan tindih aku. Bawa bantal. Meremang aku masa tu. Serius. Aku dengar bawah bantal je. Masa tu antara takut dan tak, aku tarik bantal. Aku ambil semua patung-patung kertas tu. Walaupun rumah pakai pelita, aku bakar terus patung-patung tu. Kau orang tahu apa aku dengar? Panas! Panas! Sampai hati bakar aku! Dah habis bakar, aku selubung selimut terus tidur. Sejak tu, aku tak sentuh dah patung-patung tu. Walau cantik macam mana pun, memang gila lah masa tu. Aku memang ingat sampai bila-bila. Sebab lepas peristiwa tu, aku masih dengar suara menangis. Sangat menyeramkan. Mujur, bila makin dewasa, aku dah tak dengar lagi suara menangis tu. Jadi, berhati-hatilah. Patung-patung ni ada saja entiti-entiti tak diundang suka menumpang. Sebab tu kita dilarang menyimpan arca, menyimpan patung dalam rumah. Sekian.